Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesihatan dengan duka citanya memaklumkan mengenai 2 kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan perkara tersebut kemarin semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 50 tahun yang merupakan kes 2077. Kes ini telah mengalami masalah jangkitan paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Kes kedua pula ialah seorang lelaki berumur 76 tahun yang merupakan kes 3148. Punca kematian bagi kes ini masih dalam siasatan. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes-kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran pribadi mereka. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes-kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga-keluarga mereka. Semoga roh mereka dicucur rahmat dan ditempatkan bersama para salihin. Sementara itu, 126 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan kemarin di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 3,219 orang. Satu kluster baru yang telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 50 kluster. Kluster baru ini mengandungi 12 kes yang telah dikesan berikutan operasi swab sweep di kawasan Mumung yang dilakukan pada 2 hari bulan September baru-baru ini. Operasi tersebut telah dijalankan setelah beberapa kes dikenal pasti di kawasan berkenaan. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster Derma Wangsa. Terdapat 46 tambahan kes-kes baru pada 12 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 68 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitannya. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 171 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 63 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 1,468 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,734 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 8 kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana 7 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, manakala satu lagi kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 32 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,140 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 245,886 ujian. Kementerian Kesihatan akan terus memantau dan berusaha mengawal varian-varian baru COVID-19 yang muncul dari memasuki negara ini. Menteri Kesihatan menjelaskan langkah tersebut bagi menjawab persoalan mengenai varian Mu yang muncul di Hong Kong dan varian-varian lain. Menteri Kesihatan menyatakan varian-varian baharu perlu dikaji terlebih dahulu memandangkan ketidakpastian mengenai varian berkenaan. Walau bagaimanapun, menurut Menteri Kesihatan, apa yang menjadikan kebimbangan pada masa ini ialah varian Delta yang melanda seluruh dunia pada masa ini. Menyentuh mengenai perkhidmatan make-up artis rumah ke rumah, Menteri Kesihatan menegaskan untuk keselamatan orang ramai, perkhidmatan tersebut tidak dibenarkan dan menjadi kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit. Banyak lagi
Pelbagai pihak di negara ini terus menghulurkan sumbangan bagi membantu pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19. Sumbangan berjumlah RM40,000.88 disampaikan oleh Kumpulan Pegawai-Pegawai Veteran Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, ABDB. Manakala kumpulan isteri menteri-menteri kabinet, timbalan-timbalan menteri, setiausaha tetap, timbalan-timbalan setiausaha tetap dan ahli bersekutu negara Brunei Darussalam menyerahkan sumbangan berjumlah RM14,500. Sumbangan-sumbangan diterima oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, setiausaha tetap Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan juga menerima beberapa sumbangan datangnya daripada Firozjaya. Juga menderma JD Harapan Sendirian Berhad. Penderma seterusnya datangnya daripada Perunding Primareka. Juga memberikan sumbangan Townview Sendirian Berhad. Sumbangan seterusnya daripada Brunei Gas Carriers BGC. Juga memberi bantuan Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan seterusnya menerima sumbangan daripada sukarelawan Belia Gasing. Juga menghulur sumbangan GL Extra Enterprise. Dan penyumbang seterusnya daripada Joe Yap Enterprise. Orang ramai yang ingin membuat sumbangan hubungi MOH Emergency Operation Centre melalui talian 7295712 pada waktu bekerja. Sebagai salah satu langkah berkesan bagi memastikan pemakaian sungkup muka terus dipatuhi, Jabatan Daerah Tutong dengan kerjasama Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong, Sukarelawan Daerah Tutong Suka dan Pergerakan Belia Daerah Tutong, ringkasnya impak mengendalikan pakaian mas inisiatif. Projek seumpamanya bertujuan membantu ke arah membudayakan pemakaian sungkup muka dan memastikan semua golongan masyarakat tidak tercicir daripada memiliki sungkup muka untuk keperluan seharian. Dengan slogan Jaga Keselamatan Kami, Jaga Keselamatan Semua, Pakai Mas Inisiatif dilaksanakan secara berterusan melalui 3 inisiatif iaitu kempen Pakai Sungkup Muka, Face Mask Donation Drive dan Face Mask Drop Off Point. Sebagai langkah permulaan, Donation Drive telah dilaksanakan dengan menyumbangkan sungkup muka kepada para sukarelawan. Di samping membekalkan sungkup muka secara berkala kepada para sukarelawan yang bertugas di Kompleks Sukan Tutong. Orang ramai dapat memberikan sokongan kepada Pakai Mas Inisiatif dan dengan memberi sumbangan face mask secara berterusan. Dengan sumbangan ini, semua inisiatif dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ianya diharapkan dapat memberikan kesan yang positif ke arah membendung penularan wabak COVID-19 di negara kita Brunei Darussalam. Orang ramai yang berhasrat untuk menyalurkan sumbangan sungkup muka, penerimaan sumbangan drop-off point bagi Face Mask Inisiatif bertempat di bangunan lama Pejabat Daerah Tutong, Jalan Encik Awang, Pekan Tutong. Masa penerimaan sumbangan sehingga 2 petang. Bagi maklumat lanjut, hubungi talian hotline 883 6893 atau 737 2043. Situasi banjir di beberapa kawasan pedalaman di daerah Tutong masih dalam keadaan terkawal. Menurut siaran akhbar Jabatan Daerah Tutong, hujan lebat baru-baru ini telah menyebabkan beberapa kawasan dilanda banjir. Paras air banjir beberapa hari lalu telah mula berkurangan tetapi meningkat semula disebabkan turunan hujan yang lebat pada 31 Ogos dan 1 September. Langkah-langkah persediaan seperti bantuan barang-barang catuan dan pengangkutan diaturkan oleh agensi yang berkaitan melalui ketua kampung di kampung-kampung yang terjejas mengikut garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Pembahagian barang-barang catuan daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat masih diteruskan di beberapa buah rumah di kawasan yang terjejas.
Pemantauan paras air telah dilaksanakan sejak kejadian hujan lebat bermula pada pertengahan Ogos lalu. Disebabkan paras air sungai yang meningkat, beberapa buah rumah di Kampung Bindutan, Rambai, Ukong, Kuala Ungar, Bangkuru dan sebahagian kawasan Kampung Pancong dan Kampung Layong dinaiki air dan beberapa batang jalan raya tidak dapat dilalui. Batalion kedua, Tentera Darat Diraja Brunei juga menyediakan bantuan sebuah perahu bagi penduduk kampung yang memerlukan di kawasan jalan kecil Kampung Layong. Jabatan Daerah Tutong bersama agensi-agensi berkenaan dan pemimpin masyarakat akan sentiasa membuat pemantauan dari semasa ke semasa. Berikutan situasi banjir, para penduduk kampung dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengambil langkah-langkah keselamatan di samping mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dalam membendung penularan wabak COVID-19. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa patuh kepada semua peraturan, prosedur dan langkah-langkah pencegahan wabak COVID-19 di lapangan terbang antarabangsa Brunei seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Nasihat tersebut dikeluarkan oleh Jabatan Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam siaran akhbarnya kemarin dan mengongsikan beberapa prosedur yang perlu dipatuhi semasa berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Penumpang-penumpang yang akan berlepas adalah dimestikan untuk menggunakan prosedur drop-off sahaja. Orang ramai adalah tidak dibenarkan untuk mengambil penumpang semasa ketibaan. Penumpang-penumpang hendaklah mempunyai aplikasi Blue Health dan mengimbas kod QR yang disediakan. Para penumpang yang tidak mempunyai aplikasi Blue Health hendaklah menunjukkan dokumentasi penerbangan yang sah dan sijil COVID-19 PCR test yang negatif jika perlu sebelum masuk ke bangunan terminal lapangan terbang antarabangsa Brunei serta mengisi butiran peribadi di dalam buku yang disediakan dan orang ramai yang tidak mempunyai aplikasi Blue Health adalah tidak dibenarkan masuk ke bangunan terminal lapangan terbang antarabangsa Brunei. Berita antarabangsa. Presiden Iran Tuan Ibrahim Raisi berkata negaranya bersedia mengadakan rundingan dengan kuasa-kuasa dunia untuk menghidupkan semula perjanjian nuklear 2015 akan tetapi tidak di bawah tekanan barat. Tambahnya, Tehran akan cuba membincangkan mengenai penarikan balik sekatan-sekatan Amerika ke atasnya. Perancis dan Jerman telah menggesa Iran untuk kembali ke rundingan selepas perbincangan tertangguh berikutan pilihan raya Iran pada bulan Jun dengan Paris menggesa rundingan dimulakan dengan segera di tengah-tengah kebimbangan Barat terhadap perkembangan nuklear Tehran. Bulan lalu Perancis, Jerman dan Britain menyuarakan kebimbangan mengenai laporan pemerhati nuklear PBB yang mengesahkan Iran telah menghasilkan pengayaan uraniumnya sehingga 20% ketulinan fisilnya buat kali pertama dan meningkatkan kapasiti pengeluaran pengayaan uraniumnya kepada 60%. Iran bagaimanapun berkata program nuklearnya adalah bagi tujuan keamanan dan pihaknya telah memaklumkan kepada agensi pemerhati mengenai aktivitinya. Tambahnya, langkah untuk tidak mematuhi perjanjian 2015 akan dibatalkan jika Amerika kembali menyertai perjanjian tersebut dan menarik balik sekatan. Syarikat kumpulan farmaseutical China Sinopharm mendedahkan satu siri vaksin COVID-19 yang baharu dimajukan dan ubat-ubatan untuk menangani varian-varian virus serta mempercepatkan pemulihan pesakit dari virus tersebut. Sinopharm semasa Pesta Antarabangsa China bagi Perkhidmatan Perdagangan CIFTIS mendedahkan 4 jenis vaksin COVID-19 dengan 3 ciri teknikal iaitu pengaktifan, penggabungan genetik dan teknologi mRNA. Menurut pegawai yang bertanggungjawab terhadap projek klinikal fasa ketiga Zhu Jinjing,
Mereka telah memajukan vaksin menentang varian Delta dan Beta dan kini dalam ujian klinikal. Tambahnya, ujian klinikal fasa 1 dan kedua telah pun selesai dan kini mereka sedang berhubung dengan negara lain bagi fasa ketiga, namun belum memutuskan bila vaksin tersebut akan berada di pasaran. Menurutnya lagi, gabungan vaksin protein sesuai dalam melawan varian Delta dari ujian klinikal fasa pertama dan kedua. Sementara vaksin mRNA dengan dalam penyelidikan praklinikal dan kilang pengeluarannya masih dalam pembinaan. Ia dijangka untuk diuji menjelang penghujung tahun ini. Salah satu kebakaran belukar paling berbahaya telah dicatatkan tahun ini di British Columbia, Kanada, telah berjaya dikawal. Perkhidmatan Kebakaran Belukar British Columbia mengumumkan sejak 52 hari lalu, pasukan bomba dan petugas sokongan dari seluruh dunia telah meneruskan usaha tindak balas ke atas kebakaran belukar di Tasik White Rock. Kebakaran dari Tasik Monte hingga ke Tasik Okanagan itu dianggarkan telah memusnahkan 83,342 hektar kawasan termasuk beberapa buah hartanah dan struktur. Penduduk Kanada menggesa bagi tindakan tegas dari para pemimpin untuk menangani perubahan iklim selepas cuaca panas melampau telah meningkatkan kebimbangan alam sekitar, menjadikannya sebagai isu utama dalam pilihan raya segera bulan ini. Sukan. Kempen kelayakan Piala Dunia 2022 Zon Eropah. Beberapa perlawanan melibatkan kumpulan A, D, F, G dan H berlangsung malam dan awal pagi tadi. Kumpulan A Ireland seri 1 sama dengan Azerbaijan dan Serbia menang 4-1 ke atas Luxembourg. Dalam kumpulan D, Finland mengalahkan Kazakhstan 1-0 dan Ukraine seri 1 sama dengan Perancis. Kumpulan F, Faroe Island tewas 0-1 kepada Denmark dan Scotland menang 1-0 ke atas Moldova. 3 perlawanan dalam kumpulan G menyaksikan Latvia tumpas 0-2 kepada Norway. Gibraltar tewas 0-3 kepada Turki dan Belanda menang 4 tanpa balas ke atas Montenegro. Dan kumpulan H, Cyprus tewas 0-2 kepada Rusia, Slovenia menang 1-0 ke atas Malta dan Slovakia kalah 0-1 kepada Croatia. Auda dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama Muammar dan Sarinah dalam rancangan Rampai Pagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.